kebenaran itu Bible dan juga mengikut ajarannya. Kami berdoa juga menjadi bijak daripada pelajaran Bible hari ini dan juga menolong kami mendapat hikmat dan melakukan apa yang diajarkan oleh Bible. Kami berdoa semoga Tuhan Yehova menolong kami bersukacita dan juga menolong penceramah dan yang memimpin itu majalah pembelajaran supaya menolong mereka juga dan menolong kami memberi komentar juga yang baik dan mendapat berkat dari Tuhan Yehova. Kami panjatkan doa ini melalui Yesus Kristus. Amin. Okey, seperti yang disebutkan tadi ya, kita akan tumpu pada suatu perkataan iaitu sahih. Sahih banyak digunakan baru-baru ini oleh kerana banyak berita ataupun video diedarkan dan video ini tidak sahih ataupun tidak benar, itu palsulah. Jadi hari ini kita akan fokus pada perkataan sahih ataupun kesahihan. Now, kenapa kita nak bincang tentang kesahihan Bible? Kerana ada banyak pihak yang menjerang kesahihan Bible. Para pengkritik lah, itu satu golongan. Satu lagi ialah pemimpin gereja, penyokong teori evolusi, juga ahli falsafah. Mereka berusaha membangkitkan keraguan terhadap kesahihan Bible. Mereka berusaha untuk mengambil alih kepercayaan orang terhadap Bible. Jadi ada satu golongan orang, iaitu umat Yehova, yang menjuarai kesahihan Bible. Mereka bukan saja gunakan Bible dalam kehidupan seharian, tetapi mereka juga menyebarkan tentang firman Tuhan yang sahih. Baik, ajaran mereka diasaskan sepenuhnya pada Bible. Dan seperti Yesus Kristus yang menjunjung kebenaran firman Tuhan, mereka juga menggunakan prinsip Bible dalam kehidupan mereka setiap hari. Baik, hari ini kita akan bincang tentang bukti-bukti yang menunjukkan bahawa Bible adalah benar, Bible adalah diilham Tuhan, adalah sahih. Dan ada banyak faktor, tetapi ada banyak masa untuk membincangkan semua faktor ini. Jadi kita akan bincang hanya 3 faktor malam ini. Yang pertama tentang sikap penulis Bible. Yang kedua, isi kandungan Bible. Yang ketiga, nubuat-nubuat yang telah digenapi. Baiklah, kita mula dengan sikap penulis Bible. Baik, banyak buku sejarah
yang kita dapat dipasang tidak tepat ataupun kurang tepat. Kenapa? Kerana penulisnya tidak jujur. Mereka kadang-kadang tidak menulis tentang kekalahan bangsa mereka. Mereka juga tidak menulis tentang kesilapan ataupun kelemahan sendiri ataupun bangsa mereka. Tetapi penulis Bible mereka bukan saja tulis kesilapan ataupun kelemahan sendiri, tetapi mereka juga tulis tentang kekalahan bangsa mereka. Kita baca satu ayat Bible, ini satu contoh di Bilangan bab 20, Bilangan bab 20 ayat 10 hingga 12. Musa dan Harun membuat Israel. Dengarlah hai pemberontak, haruskah kami mengeluarkan air daripada bukit batu ini untuk kamu? Selepas itu Musa mengangkat tongkatnya dan memukul bukit batu dengan tongkat itu sebanyak 2 kali. Maka air pun keluar daripada bukit batu itu. Air itu begitu banyak sehingga segenap umat dan ternakan mereka dapat minum. 12. Tetapi Yehova berfirman kepada Musa dan Harun, kamu tidak beriman kepadaku dan kamu tidak memuliakan aku di hadapan umat Israel. Oleh itu, kamu tidak akan memimpin umat ini ke tanah yang telah aku janjikan. Jadi kita nampak di sini Musa yang tulis buku Bilangan, dia tidak padamkan kelemahan dia dari buku, tetapi dia tulis kelemahan dan juga hukuman Tuhan kepada dia. Jadi kejujuran buku penulis adalah suatu bukti yang kukuh untuk membuktikan bahawa buku Bible adalah satu buku yang sahih. Baik, sekarang kita lihat kandungan, isi kandungan Bible. Nah, ini ditulis oleh seorang ahli sejarah. Dia bukan orang Kristian, dia juga bukan orang Yahudi, tetapi dia tulis. Seorang ahli sejarah, para penulis Alkitab juga sangat jujur, sangat tepat. Jadi ini menunjukkan bahawa para penulis Bible sangat tepat tentang apa yang mereka tulis. Kita akan lihat beberapa ketepatan nanti. Baik, sekarang kita tengok yang kedua, keharmonian isi kandungan. Nah, kalau kita tengok Bible, ini Bible adalah satu buku yang sangat unik. Kenapa? Oleh kerana dia ditulis oleh lebih kurang 40 orang lelaki. Buku yang pertama itu Kejadian, ditulis pada tahun 1513 sebelum Masehi. Dan buku ini habis ditulis pada lebih kurang 70 Masehi. Jadi satu tempoh masa yang sangat panjang, lebih kurang 1600 tahun. Dan orang yang tulis buku Bible hidup pada zaman yang berbeza. 1600 tahun berbeza. Saya masih ingat
pada masa saya kecil iaitu 70 tahun yang lalu, masih ada kenderaan lembu, blokan kita panggil blokan, dan orang tidak ada Grab ke macam hari ini, tidak ada bas, tetapi mereka guna beca yang ditarik oleh orang, kita panggil langcia, ditarik oleh orang yang ada 2 roda saja. Jadi sekarang ada cellphone, ada TV. Pada masa itu yang saya kecil tak ada televisyen, tak ada smartphone, semua ini tak ada. Tetapi orang yang tulis Bible, mereka hidup pada zaman yang berbeza, 1600 biasanya. Jadi antara mereka juga ada yang berpendidikan tinggi seperti Lukas, seorang doktor. Ada juga pekebun, ada gembala, nelayan, ada juga hakim dan raja. Jadi 40 penulis ini latar belakang berbeza-beza. Tetapi mereka tulis semua selaras. Maklumat yang mereka tulis tidak bercanggah. Betul semua, sangat seimbang, sangat ada keharmonian. Jadi ini adalah suatu bukti bahawa Bible adalah suatu buku yang unik tidak ada bercanggah. Jadi ini bermakna buku adalah satu buku yang sahih. Baik, dari segi sains juga, isi kandungnya pun tepat. Dulu mereka percaya bumi adalah rata. Tetapi buku Ayub mengatakan bahawa bumi itu digantung, tidak digantung. Mereka tak ada apa-apa yang dia kata di Ayub 26:7, bumi tidak digantung pada apa-apa. Dan juga di Yesaya kata bumi ini adalah satu bulan, satu sfiera. Jadi itu bermakna walaupun buku Bible bukan satu buku teks sains, tetapi apabila dia sentuh pada topik sains, sangat tepat. Dari segi sejarah juga sangat tepat. Jadi kita sudah memeriksa beberapa faktor yang membuktikan bahawa Bible, isi kandung Bible adalah sangat tepat. Yang ketiga, faktor yang ketiga, ini tentang nubuat yang telah digenapi. Ada banyaklah, tetapi tak ada masa untuk kaji. Kita cuba baca suatu nubuat ditulis oleh Yesaya. Bolehkah buka buku Bible Anda di Yesaya 13? Yesaya 13, dan kita baca ayat 19. Di sini dia kata, meskipun Babylon ialah kerajaan yang paling gemilang dan merupakan negeri indah yang menjadi kebanggaan orang Kasdim, keadaannya akan menjadi seperti apa? Seperti Sodom dan Gomora yang telah dimusnahkan oleh Tuhan. 20. Babylon tidak akan didiami untuk selama-lamanya. Tiada siapapun yang akan ditinggal di negeri itu lagi. Jadi ini adalah suatu nubuat tentang Babylon. Babylon adalah suatu kota yang sangat
teguh. Babylon ada tembok yang tinggi, yang sangat kuat. Dan juga ada suatu gerbang yang besar. Dan mengelilingi kota ini ada satu sungai. Jadi sangat selamat. Sesiapa yang tinggal dalam Babylon merasa sangat selamat. Jadi Yesaya mengatakan bahawa kota ini akan runtuh. Tiada apapun, tiada orang akan tinggal sana. Ini suatu nubuat. Adakah ini menjadi kenyataan? Kita tengok satu gambar tentang Babylon. Ini ditulis oleh Yesaya. Gambar ini menunjukkan Babylon. Ini Yesaya ni Babylon di belakang. Nampak ada suatu sungai dan temboknya ialah sangat tinggi dan sangat kuat. Yesaya tulis Babylon ini akan musnah. Jadi adakah ini menjadi kenyataan? Adakah ini digenapi? Baik, kira-kira 20 tahun kemudian selepas Yesaya nubuatkan, satu pasukan dari kota Babylon, itu tentera dari Babylon, dan diketuai oleh seorang Raja Persia bernama Kores. Itu pun dinubuatkan oleh Yesaya tentang sesiapa yang akan tawan Babylon. Namun Babylon jatuh seperti yang dinubuatkan. Oleh kerana Kores dia menyalurkan air dari sungai ke tempat lain. Jadi paras air turun sehingga askar Persia dapat berjalan ke seberang di kota Babylon. Dan seperti yang dinubuatkan, pintu kota itu pun terbuka. Oleh kerana mereka dalam kota ini berpesta, sehingga mereka tidak tutup gerbang. Jadi askar Babylon masuk dan mereka menakluki kota itu ini tanpa berperang. Jadi kita nampak kata-kata Yesaya terjadi dengan tepat. Dan kalau kita ada masa pergi ke Iraq, di tempat Iraq hari ini, kita akan lihat runtuhan Babylon. Di gambar yang kedua, kita tengok itu runtuhan Babylon. Babylon yang tadi sangat sibuk dengan penduduk, sekarang tengok tak ada orang tinggal. Jadi kita baca Yesaya menubuatkan bahawa tiada ada orang akan tinggal. Jadi sesiapa pun tidak boleh mendirikan Babylon semula. Ada seorang pemimpin cuba membina rumah di tapak ini. Dia cuba membina memajukan kota ini, tetapi dia gagal. Pemimpin ini ialah, kita tahu semua, Saddam Hussein. Saddam Hussein sudah mati. Jadi nampak Babylon masih tidak ada orang. Jadi ini menunjukkan bahawa nubuat Bible sangat tepat. Baiklah, kita juga tahu tempat, ada banyak nubuat lagi nubuat yang berkaitan dengan Yesus Kristus. Ada banyak. Saya ada satu senarai yang panjang, tetapi tak ada masa untuk memeriksa nubuat ini dan juga penggenapannya. Kita akan pilih beberapa. Nah, tempat dilahirkan Yesus juga dinubuatkan. Bolehkah kita lihat Mika bab 5? Mika bab 5. Dan kita akan baca ayat 2.
Okey, ini tentang tempat lahir Yesus. Hai Bethlehem Efrata, engkaulah yang dalam kitab bantah di Yahuda, tetapi daripadamu akan bangkit seorang pemerintah Israel yang mewakiliku. Okey, ini tentang Yesus Kristus. Baik, kita tengok penggenapannya di Matius. Bab 2 ayat 1, 5 dan 6. Ayat 1. Yesus dilahirkan di Bethlehem seperti yang dinubuatkan, yang terletak di Yudea pada zaman pemerintahan Raja Herodes. Kemudian beberapa orang ahli mujung dari timur datang ke Yerusalem. Ayat 5, mereka menjawab, di Bethlehem yang terletak di Yudea, kerana inilah yang ditulis oleh seorang Nabi. Dan 6, hai Bethlehem di Yahuda, para gubernur Yehuda yang lain tidak harus memandangmu sebagai kota yang terkecil, kerana daripadamu akan lahir seorang pemerintah yang akan menggembala umatku Israel. Ini telah digenapi dengan tepat oleh Yesus. Dan tentang aktiviti penyebaran Yesus, kita juga boleh baca suatu nubuat tentang Yesus di Mazmur 69 ayat 9. So, 69, kita baca ayat 9. Semangatku untuk rumahmu berkobar-kobar seperti api. Ini tentang Yesus. Kita tengok penggenapannya di Yohanes 2. Buku Yohanes 2. Bab 2 ayat 13. Yesus berada di rumah Tuhan. 13. Memandangkan perayaan Paskah, orang Yahudi sudah dekat. Memandangkan hari Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus pergi ke Yerusalem. Di dalam rumah Tuhan, dia melihat orang menjual lembu, biri-biri dan burung merpati. Para penukar wang juga duduk di situ. Selepas dia membuat semeti daripada tali, dia mengusir semua orang yang menjual biri-biri dan lembu keluar dari rumah Tuhan. Jadi, nubuat tentang Yesus pun digenapi dengan tepat. Karena kita lihat satu lagi tentang kematian Yesus. Ada banyaklah, tapi kita akan pilih tentang kematian Yesus. Kita lihat nubuatnya di Mazmur 34. Mazmur 34. Kita baca ayat 20. Okey, 20. Tuhan memelihara semua tulangnya. Ini tentang tulang Mesias, Yesus. Tidak ada satu pun daripada tulangnya yang dipatahkan. Ini tentang
tulang Yesus. Baik, kita tengok penggenapannya di Yohanes. Okey, kita baca bab 19, Yohanes bab 19 ayat 31. Hari itu ialah hari persiapan, dan orang Yahudi tidak mahu mayat orang mati masih berada pada tiang seksaan pada hari Sabat. Okey. Jadi orang Yahudi memohon kepada Pilatus supaya kaki semua orang yang digantungkan itu dipatahkan dan mayat mereka diturunkan. Oleh itu, askar-askar pergi mematahkan kaki kedua-dua orang yang dihukum bunuh pada tiang di sebelah Yesus. 33. Tetapi apabila mereka sampai kepada Yesus, mereka nampak bahawa dia sudah meninggal. Oleh itu, mereka tidak mematahkan kakinya. Jadi, ini adalah beberapa tentang domba Yesus. Jadi ini menunjukkan apa? Semua nubuat yang menjadi kenyataan menunjukkan bahawa Bible adalah sahih, benar, tepat. Jadi kita boleh percaya tentang apa yang ditulis dalam Bible. Jadi kita sudah melihat bahawa Bible adalah sangat istimewa. Yang pertama, penulis sangat jujur. Yang kedua, isi kandung Bible tidak bercanggah, sangat tepat, dan tepat juga dari segi sains, sejarah dan lain-lain. Yang ketiga, kita nampak semua nubuat yang dicatat dalam Bible sudah menjadi kenyataan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Right? Oleh kerana semua yang ditulis dalam Bible adalah tepat, adalah sahih, haraplah kita punya iman menguatkan. Jadi haraplah ceramah ini dapat menguatkan iman anda dan juga kawan-kawan yang berada dengan kita. Semoga anda dapat dibantu menjadi lebih yakin tentang apa yang dicatat dalam Bible. Dan semoga Bible dapat menjadi pedoman hidup anda pada hari-hari yang terakhir pada masa ini. Dan kita galakkan anda memberi perhatian kepada firman Tuhan. Dengar nasihat yang tertulis dalam Bible. Oleh kerana nasihat ini akan memberi anda kebijaksanaan, akan memberi anda manfaat dan juga berkat. Dengan menaruh iman terhadap Bible, kita akan memperoleh manfaat bukan saja pada masa sekarang, tetapi juga pada masa hadapan. Kita baca suatu ayat Bible yang akan membantu kita menaruh iman pada Bible. 2 Petrus ayat 3, ayat 3. 2 Petrus bab 3 ayat 13. Tetapi kita menantikan apa yang sudah dijanjikan Tuhan,
Salah satu ialah ini akan menjadi Faus. Dan di sini dah tulis ialah langit baru dan bumi baru. Di situ perkara-perkara yang baik akan berkekalan. Ini satu janji yang akan menjadi kenyataan tidak lama lagi. Jadi kita galakkan anda dengar nasihat Bible yang sahih. Kalau kita buat demikian, kita ada peluang memperoleh harapan yang pasti untuk menikmati berkat dalam dunia akan datang. Terima